أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita fiqh dengan PDPR. Dan hari ini kita akan masuk pada perbahasan yang baru dalam ahkamul jinayah, iaitu berkenaan dengan diat. Apakah diat? Nanti kita tengok. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين فصل في بيان الدية وهي فصل, iaitu satu fasal, satu bab dalam menerangkan berkenaan dengan diyah. Apakah itu diat? Wahia, dan diyah ialah, diat ialah. Sebelum tu kita tengok wal aslu, dalil berkenaan dengan diat dalam kitab ada, dalam sunnah ada, dalam ijma'. Kita ambil satu saja cukup untuk pengetahuan kita, iaitu sahaja daripada kitab daripada Al-Quran. Qala ta'ala wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Wadiyatun, tu perkataan wadiyatun musallamatun ila ahlihi, itu je nak bang. Okey, tengok apakah itu diat. Wahya al-malul wajibu bil jinayati ala hurrin fi nafsin aw tarafin. Al-malul wajibu, iaitu harta yang wajib dibayar, bil jinayati, kerana melakukan jenayah ataupun jenayah lah, ala hurrin, jenayah ke atas seorang yang merdeka, fi nafsin, sama ada jenayah dari segi nyawa, au tarafin, ataupun anggota tubuh badan. Maksudnya dia, walaupun dia tak meragut nyawa, tetapi dia merosakkan ataupun menghilangkan anggota tubuh badan. Jadi di situ jenama jenayah fi tarafin, jenayah dari segi tubuh badan. Wadiyatu, faham dah dia apa dah? Iaitu harta yang wajib dibayar kerana melakukan jenayah ke atas yang merdeka. Maksudnya kalau hamba kena ada terkeluar daripada orang yang merdeka, iaitu hamba. Fi nafsin, sama ada jenayah itu pada nyawa sehingga mengakibatkan nyawanya hilang, ataupun tarafin, anggota badan. Wadiyatu ala darbain, dan diat ini ada dua jenis, ada dua kategori. Yang pertama mughallazah, diat yang jenis berat, macam najis lah. Kita kata najis mughallazah, mutawassithah dan mukhaffafah. Sama juga diat najis mughallazah. Bukan. Diat pun ada jenis, iaitu jenis mughallazah dan mukhaffafah. Dia tak ada mutawassithah lah. Mughallazah iaitu jenis diat yang berat. Sekali kita tengok sebab apa yang dinamakan mughallazah, sebab apa dinamakan berat. Dan kita tengok juga kenapa dia mukhaffafah, dia itu diat yang jenis ringan. Ringan pun tak ringan terang mana, kita tengok. Okey. Dia ni, tengok ni. Fattaghlizu imma min salasati awjuh, dan pemberatan, maksudnya diat yang mughallazah ini kerana tiga wajah. Satu, yang pertama wahya kaunuha alal jani. Yang pertama kerana dia mengambil daripada harta si penjenayah. Penjenayah dia tak boleh kumpul harta orang lain, maksudnya dia nak kena guna duit dia sendiri. Dia tak boleh kumpul daripada duit adik-beradik. Dan yang kedua,
wa kaunuha halatun, kerana dia nak secara, maksudnya nak seketui, tak boleh tangguh-tangguh, ataupun ansuran, dia nak seketui. Dan yang ketiga, wa kaunuha musallasatun, kerana dia ni dia dipecah kepada 3 bahagian. Kalau kita tengok dari 3 wajah ni lah. Manakala diat yang ringan, kalau kita tengok dari segi wajah-wajah dia, wa takhfifu imma min salasati awjah wa hiya, kenapa dia ringan? Kerana yang pertama, wa hiya kaunuha 'alal 'aqilah, kerana dia ini ditanggung oleh adik-beradik. Macam mana yang kita telah bincang pada pelajaran yang lepas. Wa kaunuha muajjalatun fi salasi sinin. Dan kenapa dia diringankan, dinamakan dia ni yang mukhaffafah, yang ringan, kerana yang kedua dia boleh ditangguhkan selama 3 tahun, berbanding dia yang mughallazah, dia secara seketui, halatun, tak boleh tangguh. Dan yang ketiga, wa kaunuha mukhammasah, dan dia yang ringan ini kerana yang ketiganya mukhammasah, dia dipecahkan kepada 5 bahagian. Apa yang 5 tu saya kita tengok. Wala salisa lahuma, dan tiada yang ketiga bagi mereka berdua itu, iaitu apa? Diat mughallazah dan mukhaffafah. Fal mughallazatu, maka diat yang mughallazah itu bisababi qatli zakaril hurril muslim, kerana membunuh seorang lelaki yang merdeka dan juga seorang Islam. Maksudnya dia membunuh seorang lelaki tersebut merdeka, dan yang ketiga lelaki tersebut beragama Islam. Maka dia dalam keadaan itu dia bunuh pula dengan sengaja, maka dia kena diat yang mughallazah. Sebab apa mughallazah? Tadi kita dah habaq dah. Yang pertama, dia kena ke atas penjenayah sahaja. Dan yang kedua, dia dan yang kedua, nak seketui, tak boleh tangguh. Dan yang ketiga, dia dipecah kepada 3 bahagian. Okey, kita tengok ni. Fakharaja bizakari, terkeluar daripada perkataan az-zakar tu kan. Kan tadi kita baca, bisa babi qatli zakaril hurri al-muslimi, terkeluar daripada perkataan az-zakar, iaitu lelaki, al-unsa. Maksudnya kalau kita, seseorang penjenayah itu dia membunuh seorang perempuan, maka dia tak kena mughallazah. Bukan tak mughallazah juga dari segi itu, tapi dia setengah aja. Sebab apa? Tu kata fafiha nisfud diyah, setengah dia. Dia mughallazah juga tapi setengah lah. Okey, tak apalah yang tu. Mana tadi? Sambung. Bisa babi qatli zakaril hurril muslimi amdan. Mi'atun minal ibil. Jadi dia mughallazah tu apa? Kena bayar berapa? Kalau ada unta, kita bayar dengan unta lah. Kalau ada unta lah, 100 ekor unta saja. Kalau tak ada unta, mau tak mau kita kena anggarkan harga unta tersebut, dan kita kira-kira, cari kita terus kira. Maka dia mughallazah ni 100 ekor unta. Wal mi'atu musallasatun, dan 100 ekor unta ni dia nak 3 jenis unta. Musallasatun, maksudnya dia nak 3 jenis unta. Dia pecah pada 3 bahagian. Yang pertama, salasuna hiqqatun, 30 unta daripada 100 itu dia nak hiqqah. Apa itu hiqqah? Iaitu unta yang masuk, yang dah berumur 3 tahun, salasu sinin wa dakhalat ila rabi'ah, dan dia nak masuk ke umur ke-4 tahun. Maksudnya dia dah umur 3 tahun yang menghampiri ke-4 tahun. Boleh tak? Itu namakan hiqqah, iaitu hiqqah unta yang berumur 3 tahun ke atas. Wa salasuna jaza'atan, dan 30 lagi dia nak jaza'ah.
Jaza'ah tu pula apa? Unta yang berumur 4 tahun ke atas. Unta yang berumur 4 tahun ke atas. Hiqah tadi 3 tahun nak masuk ke 4, dan wasalah jaza'ah pula 4 tahun nak masuk ke 5. Baru 60 kan? 60 ekor unta tadi dia nak 100. Wasabaqa ma'nahuma fi kitab zakah, dan telah kita bincangkan makna-makna hiqah mana jaza'ah ni dalam bab kenaan zakat. Dan 40 lagi dia nak jenis apa? Dia nak jenis unta yang khalifah. Khalifatan wa arba'una khalifatan. 40 ekor lagi dia nak khalifah. Khalifah ni apa dia? Wa fassaraha al-musannifu, dan mentafsirkan musannif pengarang kitab ini dengan berkata biqauli fi butuniha auladuha. 40 ekor unta lagi tu dia nak khalifah, iaitu unta yang mengandung, yang di dalam perutnya ada anak, ada janin. Sebab apa 40 ekor unta tu? Sebab 40 unta itu payah nak cari dan harga dia pun agak mahal. Sebab apa? Kita beli sekok, kita dapat 2 ekor. Dalam perut dia ada anak. Tunggu masa anak tu beranak, kita dapat 2 ekor. Sebab tu harga dia mahal. Tak tahulah harga dia berapa, tapi mahal lah. Wal ma'na annal arba'ina hawamila, dan yang dimaksudkan iaitu 40 itu adalah 40 ekor unta yang hamil, hawamilu. Wa yathbutu hamluha biqauli ahli al-khibrati bil ibil, dan disabitkan unta ni mengandung dengan pengkhabaran daripada ahli pakar. Maksudnya pakar unta dia akan sabitkan, dia tengok unta ni, oh, maksudnya dia tera dah lah, dia tengok unta je dia tahu, oh, unta ni adalah unta yang mengandung. Okey, itu dari segi mughallazah. Kita tengok mukhaffafah pula. Wal mukhaffafatu bisababi qatli dzakaril hurril muslimi, dan dia yang mukhaffafah disebabkan membunuh lelaki yang merdeka dan beragama Islam. Ada lagi tak? Maksudnya dari segi dia membunuh tu, dia bunuh dengan tak sengaja, dan dia maksudnya dia tersalah bunuh, maka dia pada mi'atun minal ibil, 100 ekor unta juga. Apa beza dia? Apa beza mughallazah dengan mukhaffafah? Mari kita tengok. Wal mi'atu mukhammasatun. Beza yang pertama ialah dia bagi mughallazah dia musallasah, dia pecah 3 sahaja. 30 jaz'ah, 30 hiqah, dan 40 lagi adalah unta yang mengandung. Dan unta bagi mukhaffafah dia pecah kepada 5. Mudah sikitlah cari kan. 20, 20, 20, 20. Yang tadi 30, 30, 40. Unta yang pecah 5 ni iaitu apa dia? Ishruna jaza'ah. Yang pertama 20 ekor itu jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Unta yang 4 tahun nak masuk ke 5 tahun. 20 ekor unta lah. 20 ekor unta lagi wa ishruna hiqqatan, iaitu 20 ekor unta lagi jenis yang hiqqah, yang umurnya unta tersebut 3 tahun masuk ke 4 tahun. Wa ishruna bintalabun, dan 20 ekor lagi adalah bintalabun. Bintalabun iaitu unta yang berumur 2 tahun nak masuk ke 3, iaitu bintalabun. Bintul labun. Unta yang 2 tahun nak masuk ke 3 tahun namanya bintul labun. 20 ekor unta. Unta betina lah, ni cerita semua betina ni. Dan wa ishruna ibnu labun, dan 20 ekor unta lagi adalah ibnu labun, unta yang lelaki, jenis jantan. Tadi bintul labun jenis betina, 2 tahun nak masuk ke 3. Sama juga ibnu labun 2 tahun nak masuk ke 3, cuma dia jantan. Wa ishruna binta makhat, dan 20 ekor unta lagi adalah bintu makhat. Bintu makhat tu ialah unta yang umur 1 tahun nak masuk ke 2 tahun. Kenapa dia mukhammasah? Sebab apa dia mukhaffafah banding dengan mughallazah? Sama je kan 100 unta tak? Memang sama 100 unta, tapi kategori pecahan tu
dia mukhammasah. 20 ekor jaza'ah, 20 ekor hiqah dan 20 ekor bintu labun, 20 ekor ibnu labun dan 20 ekor lagi adalah bintu makhad. Berbanding dengan yang mughallazah 30 ekor hiqah, 30 ekor lagi adalah jaza'ah dan 40 ekor lagi adalah unta yang mengandung jenis syari. Dan harga dia pun kita mesti kata mesti mahal. Sebab apa? Dalam perut dia tu dah ada anak. Tunggu masa nak keluar kita dapat 2 ekor. Wa mata wajabatil ibilu ala qatilin aw aqilatin ukhidat min ibili man wajabat alaihi wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Nanti kita sambung kat wa mata wajabat, rasa macam panjang dah. Cuma kamu kena cari baliklah bintu makhad, bintu labud, al-hiqa, al-jaz'ah kalau kamu tak apa nak faham apa jenama jenis unta tu. Okey. Mudah-mudahan dengan sedikit larangan ini dapat membantu kita mengetahui berkenaan dengan jenayah-jenayah dan denda-denda yang dikenakan jika melakukan jenayah. Serba sikit dapat kita bantu kita untuk menghindari kita daripada melakukan jenayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.